Jadi pada tajuk 38 ini, adab di masjid ini, yang kita baca matan hadis ini bersama-sama. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Muhammad bin Mutarrif an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjidi wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Maksudnya telah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Mutarrif daripada Zaid bin Aslam, daripada Atha bin Yasar, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjidi wa raha, barang siapa datang ke masjid pada waktu pagi dan petang, adallahu lahu nuzulahu, maka Allah SWT akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di syurga. Minal jannati kullama ghada aw raha, setiap kali dia berangkat ke masjid pada waktu pagi dan petang. Maksudnya setiap kali kita berulang pergi masjid, pagi subuh tak? Petang waktu asar itu ulang alik pergi balik, Allah Ta'ala sediakan kita di tempat tinggal yang baik di syurga. Nah, setiap kali nak pada tiap hari kita buat macam tu tuan. Ya. Muttafaqun alaih, Bukhari dan juga Muslim dalam Sahih Bukhari hadis yang ke-662 dan dalam Sahih Muslim hadis yang ke-669. Pengenalannya, masjid ialah kata pinjaman daripada bahasa Arab yang bermaksud tempat sujud. Ya, secara umumnya tempat sujud. Kullu ardil masjid. Setiap tempat di atas muka bumi ini semuanya tempat sujud. Ini keistimewaan umat Rasulullah SAW, yang mana kalau umat terdahulu nak beribadah pada tempat-tempat tertentu. Tapi umat Rasulullah ni mana-mana pun boleh. Asalkan tempat tu suci, bersih daripada najis, jauh daripada fitnah. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, walaupun ketika dia membuka kota Palestin, dia ditawarkan untuk solat di dalam gereja. Sebab kat luar tu kawasan dia tak bersih. Maka dia ditawarkan, padri tawarkan Sayyidina Umar untuk solat asar tak salah saya. Dia tawarkan, tuan boleh sembahyang dalam gereja. Gereja kami bersih. Apa kata Sayyidina Umar? Boleh, aku sembahyang boleh. Cuma aku takut, aku bimbang. Takut-takut nanti orang lepas ini orang Islam dia akan rampas
gereja-gereja untuk jadikan masjid. Sebab dia nampak ada dalil tu nampak lah. Sayyidina Umar sembahyang dalam gereja dia akan ubah gereja di masjid pula. Ya, takut beri fitnah pada Islam pula, kata boleh sembahyang. Jadi kita ni liberal lah tak? Boleh orang Islam boleh sembahyang dalam gereja macam tu tak? Takut fitnah itu. Atas sebab itu maka Sayyidina Umar pun dia tak sembahyang dalam gereja. Walaupun boleh, ya. Bagi umat Islam, ia adalah satu tempat suci, ya, yang mulia, yang dijadikan sebagai tempat ibadah khusus, ya, ibadah khusus. Selain sebagai tempat solat, masjid juga menjadi tempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan mengembangkan dakwah Islamiah. Pada zaman Rasulullah SAW, segala kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa tersebut bermula dari masjid. Di situlah mereka berkumpul, berbincang serta merancang strategi, tidak kira dalam apa jua bidang. Dalam kitab Mu'jam Lughatul Fuqaha dan Ahkamus Sajid menerangkan bahawa dari sudut istilah, masjid itu ialah tempat yang disediakan bagi mengerjakan sembahyang untuk selama-lamanya. Sebab tu tapak masjid itu walaupun bangunannya tu dah roboh, ya, tinggal tapak saja, maka dia tetap menjadi masjid, tetap diiktiraf sebagai masjid. Bila sebut iktiraf itu maknanya bolehlah beriktikaf dah. Ya. Dia itu istimewa masjid tu, kelebihan masjid tu. Jadinya tak hilang, taraf dia tak hilang. Ya, dan sama juga yang layak mengiktiraf satu bangunan itu sebagai masjid ialah pemerintah, ataupun jabatan agama lah, yang di mana yang diturunkan kuasa ke atas mereka. Maka mereka layak yang untuk mengeluarkan autoriti, mengesahkan bahawa ini masjid. Ya, tak boleh orang tu dakwa dia dah buat yang cantik semua dah, ada kubah ada semua dah. Maka dia tak, ini masjid, maka kita mari sembahyang ramai-ramai. Dia tak jadi. Dia mesti dapat pengiktirafan. Tak? Apa bukti dia tak? Ketika Rasulullah balik daripada perang Tabuk, orang munafik pun dia buat satu masjid yang dipanggil sebagai, Rasulullah gelarkan dia sebagai masjid Dirar. Kan? Masjid ni, Dirar tu apa? Dirar itu memberi mudarat. Takkan masjid bagi mudarat? Kan? Jadinya diberi gelaran masjid Dirar, ya, iaitu masjid yang beri mudarat. Apa yang mudarat? Sebab tujuan orang munafik dia bina masjid, ya, diam-diam dia pandai dia. Ketika sebab Rasulullah berada di Tabuk tu lama, ya, dalam peperangan terakhir Rasulullah pernah peperangan terakhir yang Rasulullah ikut orang Tabuk. Jadi lama berada di sana, balik-balik tengok satu masjid sudah siap. Maka Jibril bagi tahu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, masjid ni orang munafik bina bukan tujuan untuk perpaduan, tapi untuk perpecahan. Ya, untuk menyaingi Masjid Nabawi dengan tujuan untuk memecah belahkan orang Islam. Walaupun nama dia masjid. Dan orang munafik dah tunggu dah. Nak suruh Rasulullah potong reben. Nah, contoh Islam macam itulah. Nak suruh Rasulullah rasmikan masjid mereka itu. Maka Rasulullah arahkan sahabat robohkan masjid ni. Ya, robohkan masjid ni sebab masjid ni memberi mudarat. Jadi sebab tu saya kata, kenapa untuk memberi iktiraf bangunan ni jadi masjid ataupun tidak, pemerintah. Ya, kita panggil jabatan agama lah. Dia akan datang, dia yang akan mengesahkan iktiraf, okey ini adalah masjid. Baru layak aktiviti itu. Baru layak untuk iktikaf dan juga sebagainya. Az-Zubaydi dalam kitab Tajul Arus menyatakan bahawa setiap tempat yang dilakukan ibadah padanya dinamakan dengan masjid, seperti hadis di atas. Ya, sebab kita ambil istilah dari segi lughah yang tadi, kata Az-Zubaydi, masjid itu tempat sujud. Dari mana-mana pun boleh lah. Kecuali tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang beri fitnah, makanya elakkan di tempat demikian. Ya, dari segi lughahnya demikian. Adapun segi istilahnya, masjid ni rumah Allah dan jalankan ibadah-ibadah khusus. Jika diperhatikan sejarah kewujudan dan kedudukan
tanah persekitaran masjid pada masa dahulu. Berdasarkan definisi masjid dari sudut istilahnya, di antaranya ada masjid yang hanya berupa tanah lapang yang diberi tanda atau sempadan di sekelilingnya dengan mendirikan tiang-tiang yang dipacakkan tepat pada sempadan berkenaan. Ya, kalau ikut istilahnya, walaupun tempat itu hanya dirikan tiang saja ataupun sempadan saja, mana kubah dia ni, mana dia tak ada rupa pun tak, dia tetap masjid. Ya, sebab bukan masjid itu diukur dari sudut bentuk bangunannya, tetapi pengiktirafannya itu. Ya, dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maksudnya, hanya senya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah SWT. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi orang-orang yang daripada golongan yang mendapat petunjuk. Sebab itulah ayat ini juga boleh jadikan asas untuk pemilihan ahli jawatan kuasa masjid. Nah, orang yang layak untuk duduk dalam ni orang yang memakmurkan masjid. Yang muka-muka masjid nampak datang tak? Ini panduan sahaja. Ya, terpulanglah pada pihak pengurusan tentu lah. Tadi lah, cuma panduannya, kalau boleh nak jadi JK dalam masjid ni, biarlah orang yang muka dia muka masjid, macam bukannya muka macam masjid, tetapi rajin ulang alik ke masjid berdasarkan pada hadis tadi. Ya, orang yang ulang alik ke masjid. Kenapa tuan-tuan? Sebab orang yang rajin ulang alik ke masjid ni, dia tahulah apa yang berlaku dalam masjid. Hari ni tak kotor, baik tu pecah kan. Tahulah dia di pagar kita bocor, ada orang masuk apa semua tak. Jadi dia tahu hal ehwal masjid lah. Dia tahu tentang apa yang berlaku. Berbanding kalau dia bukan orang yang mari masjid. Bila kita bagi tahu pada dia lah, ni kita punya dah itu pecah pintu belakang. Ya ke? Bila berlaku kan? Dia pun tak tahu. Jadi orang yang mana dia berulang-alik masjid, dia akan ada perasaan cinta pada masjid. Dia akan ada perasaan bertanggungjawab terhadap masjid. Itu yang penting ni. Jadi bolehlah kita jadikan ayat dalam surah At-Taubah ini sebagai panduan untuk memilih ahli jawatan masjid. Contohnya ni lah tak. Saya cakap umum je lah. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Maksudnya, apabila kamu sekalian melihat seseorang yang sentiasa pergi ke masjid, maka persaksikanlah keimanan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Hadis ini dia satu hadis dhaif. Keterangannya, masjid merupakan institusi yang penting dalam membangunkan masyarakat. Peranan masjid termasuklah sebagai ejen untuk menyatu padukan masyarakat dan membantu menyelesaikan urusan mereka. Masjid yang benar-benar berfungsi akan memberikan banyak faedah dan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya, seperti dalam aspek pembentukan kerohanian, keilmuan dan juga sebagai pusat rujukan dan khidmat kepada masyarakat. Bahkan fungsinya boleh dikembangkan sehingga kepada pengislahan ekonomi dan juga sosial. Justru dalam memupuk diri kita untuk mengimarahkan rumah Allah SWT ini,
kita perlu menjaga adab-adab ketika berada di rumah Allah. Ya, itu di masjid. Ya, yang pertamanya apa adab yang perlu kita jaga ialah niat. Ya, niat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa saja yang hendak dilakukan segalanya bermula dengan niat. Innama a'malu binniat. Setiap amalan itu dimulakan dengan niat. Begitu juga dalam melaksanakan amal ibadah. Niatkan perkara tersebut semata-mata untuk mengharapkan keredaan daripadanya sahaja. Ya. Letakkan apa saja tujuan ibadah ke apa kerana Allah. Jadi bila kita dah ada kita punya matlamat kita, setiap perkara yang kita buat itu kerana Allah, maka tujuannya itu pun nampak baik. Kan? Perjalanan untuk menuju dia punya misi dia untuk mencapai apa yang kita nak tu dia akan berjaya insya-Allah. Kan? Yang keduanya, ya, berpakaian yang bersih, ya, seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Maksudnya wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid. Maksudnya pakaian yang bersih, kemas, ya, yang mana pakaian tersebut dia tidaklah orang kata kotor, berbau dan sebagainya. Kan? Jadi dapat beribadah dengan selesa. Hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum fa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun fin nasi fa inna Allah la yuhibbul fuhsya wala at-tafahhusha. Maksudnya, kamu akan berjumpa dengan sahabat-sahabat kamu, ya, maka perkemaskanlah peralatan dan pakaianmu sehingga kamu dikenali dalam kalangan orang ramai. Ya, dia ni seorang yang kemas, seorang yang bersih. Sungguhnya Allah SWT tidak suka kepada perkataan dan perbuatan yang keji dan keterlaluan. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis yang ke-4089, hadis ini bersatu hadis dhaif. Yang ketiganya, jauhkan diri daripada memakan makanan yang berbau sebelum ke masjid. Ya, lepas-lepas buka puasa tu kena pula petai, petai mentah pula tu. Kan, kalau masak dengan kebilih tu boleh ejah lagi dia buat sambal kan. Ni petai mentah memang bau baik punya tak. Ya, makanya elakkanlah, ya. Kerana apa, ya? Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala min hadhihi syajarah yani as-suma fala yaqrabanna masjidana. Maksudnya siapa yang makan dari pohon ini, pohon sum tu apa? Bawang putih lah. Ya, makan bawang putih. Kamu bawang putih mentah juga. Maka janganlah dia mendekati masjid kami. Muttafaqun alaih, Bukhari dan juga Muslim. Ya, bawang putih yang mentah tu memang dia bau dia kuat. Dia bukan sekadar kuat, makanya orang sebelah pun dia punya bau badan tak. Itu cerita bawang putih pun Rasulullah, bawang putih pun bukan beri mudarat pun bagus kan. Buang angin ke apa semua bagus untuk kesihatan. Cuma dia berbau. Rasulullah kata jangan. Nak pergi sembahyang kalau nak makan benda-benda bau jangan. Jadi tuan-tuan agak-agak lah kalau orang yang merokok tu macam mana. Bawang putih pun Rasulullah kata jangan. Ni merokok ni sebelum masuk masjid duduk tepi pagar mana pumpah hari dekat kau dah campak macam tu. Kan? Adab memang tak ada dah. Kan? Ingatkan nak tanya-tanya letaklah tempat yang selamat apa-apa dah. Pum campak masuk kau kan. Kadang-kadang kita jumpa je putus-putus rokok dekat pagar-pagar masjid. Kan? Dia tak buang dalam masjid tapi luar pagar masjid. Agak-agak macam tuan-tuan. Jadi kita ambil iktibar yang ni jelah.
kan. Kalau orang putih pun keluar tegah, jangan mari masjid, kan. Nak makan lepas tu tak apa, agak-agak orang yang merokok ni macam mana. Jadi kena disiplinkan dirilah. Kita nak tegah jangan merokok, dah tua-tua dah tak ada tegah dah, tak boleh marah dah pun, kan. Jadinya cara itulah, ya, maksudnya kita cubalah disiplinkan diri kita. Ya, kita menghormati, kalau kita nak pergi semayang ni bagus, kita marahnya semayang, alhamdulillah, mana dalam salah. Cumanya nak merokok juga lepas solat lah, ya, jangan sebelum solat. Ya, orang sebelah tu bukan dia tak nak tegur, tapi kalau tegur kan dah pecah hati pula. Bila dah pecah hati dah tak mari masjid, kan. Jadi panjanglah dia punya kronologi tu. Jadinya kawan tu makan hati je lah, kan. Jadinya elakkanlah, ya. Maksudnya kita disiplinkanlah, kan. Maksudnya sebelum nak semayang jangan merokok lagi, nak merokok lepas tu. Yang keempatnya, membersihkan kasut ataupun selipar kita, ya. Idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fa inna ra'a fi na'lihi qazaran aw azan falyamsahu wal yusalli fihima. Maksudnya apabila seseorang daripada kamu datang ke masjid, maka lihatlah jika ada kotoran atau najis pada kasutnya. Jika ada, maka hendaklah disapunya, dibersihkannya, dan dibolehkan bersolat dengan memakai kasut itu. Maksudnya boleh solat pakai kasut. Kalau dah tengok, kalau kita pergi Mekah pun tengok askar-askar Saudi mana tak semayang pakai kasut, kita tengok pelik tak? Boleh ke? Boleh. Yang penting pastikan ianya bersih daripada najis. Ya, kita pun masuk Masjid Nabawi, Masjidil Haram, bawa masjid dengan selipar-selipar soalam kan, letak dalam beg, tapi pastikan dululah bersih. Kalau boleh ada dapat pilih-pilih air kat tepi tu lah, basuh kan. Kalau kita rasa ni ada kotoran tak apalah. Yang kita bimbangnya, takut kita masuk Masjidil Nabawi ke Masjidil Haram, khususnya kan banyak burung-burung pati tu, takut-takut terpijak najisnya itu. Tu yang kita bersih. Jadi make sure je lah, tengok dalam tengokan sebelum masuk tu dah buka selipar tu, tengok tak ada tak apa, bersih lah, kan. Sebab ada setengah orang ni dia masuk masjid ni bukan dia letak kasut dia, selipar dia dekat terak kasut kan, dia masuk dalam tu letak sebelah dia semayang kan. Jadi make sure je lah, pastikan sentiasa suci ni pada dia najis, ya. Jangan kita bawa masuk ke dalam. Riwayat Abu Dawud dan juga Baihaqi. Sebelum menuju ke tempat ruangan solat, masjid atau rumah Allah, pastikan kasut atau selipar yang dipakai dalam keadaan bersih. Ini kerana jika terdapat najis atau kotoran, dibimbangi ia akan mencemarkan kebersihan kawasan sekitar tempat solat tersebut. Sebab tu dulu-dulu orang ni, Masjid Surau ni dia letak tempayan dekat pintu masjid kan. Jadi sebelum masuk tu boleh basuh dululah. Ni kalau di Surau lah khususnya. Tapi kita ni alhamdulillah pilih air dah banyak, paip air pun banyak, bolehlah basuh. Tapi kita pun tak bawa selipar masuk dalam masjid, kita letak kat luar je kan. Tapi tak ada masalah lah. Lepas tu tengok pada keadaan tempat dan juga faktor geografi lah juga. Tengok ya. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi memang macam tu. Tapi kalau masjid kita ni tak adalah macam tu. Ya. Yang kelimanya, mengambil wuduk. Sebaiknya sebelum masuki ruangan solat, pastikan diri kita dalam keadaan suci berwuduk. Sebelum masuk rumah Allah tu, make sure dah berwuduk siap dah. Ya, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah. Kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Maksudnya barang siapa yang bersuci di rumahnya, di rumah lagi dah siap dah mandi, dah berwuduk siap-siap dah di rumah lagi, kemudian berjalan ke masjid untuk mendirikan solat fardu yang diwajibkan oleh Allah SWT, maka langkah pertama menghapuskan dosanya dan langkah kedua mengangkat darjatnya. Kan? Maksudnya langkah-langkah kita itu ya akan diberi pengampunan dan juga akan diangkat darjat kita. Kan? Tak kisah dah datang dengan kereta, dengan motor apa pun tak.
Maksudnya yang penting berwuduk dari rumah dulu. Dah siap. Kan? Setengah orang dia kata tak apa saya suka wuduk di masjid. Ataupun dia kata nak, alah, wuduk rumah buat apa pun. Sekarang tengah-tengah jalan kan batal ke. Itu bukan urusan kita. Kan? Yang Rasulullah sebut wuduk di rumah buat je lah. Sebab apa? Ada ganjaran. Nak melangkah tu kan. Jadi kita nak ambil benda ni lah. Ya, langkah kita itu dia akan diberi pengampunan dan juga diangkatkan darjat. Kemudiannya yang keenam, mulakan berlangkah dengan langkah masuk dengan kaki kanan. Kerana memasuki masjid hendaklah dimulakan dengan kaki kanan. Itu juga apabila kita melangkah ke tempat-tempat mulia yang lain. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minas sunnati idza dakhalta al-masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra." Maksudnya termasuk sunnah ketika masuk masjid adalah mendahulukan kaki kanan, dan jika keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Ya, hadis riwayat Hakim, hadis yang ke-218. Hadis ini adalah hadis sahih. Kadang-kadang kita tak kisah pun tak ambil fikir pun tak. Alah, sama je lah. Tak sama tuan-tuan. Amalan yang kita buat ikut sunnah Nabi dengan amalan yang kita buat biasa-biasa yang tak ikut sunnah pun beza tu 60 darjat tu. Kan? Jauh tinggal tu. Bukannya sikit-sikit punya ni. Beza tu. Pada kita tak ada benda tak. Beza. Amalan sunnah dengan amalan tak sunnah. Amalan sunnah ni ganjaran lagi besar berbanding ni. Jadi rugilah kita. Dan kalau kita tak kisah pun tentang sunnah-sunnah ni kecil-kecil pun tak heran lah. Ada masalah lah pun tak. Sama tak sama tuan. Jadi kita ambil cana sikit lah. Tak? Iaitu kena. Ya, nak masuk masjid, nak keluar masjid. Kadang-kadang terlupa tak. Kadang-kadang alamak terlangkah kaki kiri pula masuk masjid. Tak undur balik. Ambil lah masuk kiri kanan. Kadang-kadang kita pun lupa kan. Tak ada masalah pun. Ya. Yang ketujuhnya membaca doa masuk ke dalam masjid. Hadis daripada Abu Usaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyaqul Allahumma aftah li abwaab rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlika." Ingat tuan-tuan, ini kita bacalah. Jika salah seorang di antara kamu memasuki masjid, bacalah doa, ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat. Kan? Masuk dalam masjid ni kita minta pintu rahmat kasih sayang Allah SWT. Bila kita keluar daripada masjid, hendaklah dia membaca doa, ya Allah, aku meminta kurniaan. As'aluka min fadlika. Minta Allah bagi kita kan kurniaan-kurniaannya, rezeki, kesihatan, keberkatan, kebahagiaan, semua ni tak. Waktu kita masuk, kita minta kasih sayang Allah. Bila kita keluar, kita minta pada Allah SWT. Bagi kita nikmat-nikmat kan. Bagi kita benda yang apa saja kita minta ni. Yang ke-8nya memberi salam kepada ahli masjid. Ya, hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, apabila ditanya berkaitan Islam, apakah yang terbaik? Tut'imut ta'am wa taqra'ul salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Maksudnya kamu beri makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang kamu tidak kenal. Ini riwayat Bukhari. Cuma dalam masjid itu tengok ya, tak perlulah kita nak melaung kuat-kuat pula dalam masjid kata Assalamualaikum kan, tak perlu. Ataupun dalam majlis ilmu pun sama tak. Cuma yang kita kenal dekat-dekat tu bagi salam. Ya, tak perlu sebab dalam masjid ni ada orang beribadah, ada yang solat, ada baca Quran, ada yang berzikir tak. Sekadar kita masuk yang mana kita kena jumpa orang bagi salam. Ya. Jika terdapat jemaah lain di dalam ruang solat, sebaiknya kita menyapanya dengan beri salam atau hanya senyum padanya sebagai tanda menghormati sesama muslim. Ya. Adapun jika tiada siapa dalam ruangan solat tersebut, memadai kita ucapkan semoga keselamatan bagi kamu dan hamba-hamba Allah yang soleh. Yang kesembilannya, tidak lalu melintas di hadapan orang yang sedang solat.
Seperti yang dimaklumi, melintas di hadapan orang yang sedang solat adalah tidak dibolehkan, bahkan haram. Kerana nas terdapat yang sahih lagi sarih. Ini jika tiada sebarang sutrah atau penghadang. Dilarang sama sekali untuk lalu atau berjalan di hadapan orang yang sedang bersolat sekalipun solat sunat. Ya. Tapi dalam masjid kita dah ada dah tu border-border tu kan, garisan-garisan tu kita boleh nampak lah. Kan? Ataupun setengah orang dia letak sutrah tu, masuk sutrah tu dia letak kunci dia ke tasbih dia depan tu sebagai nak bagi tahu ini sepadan aku. Ya, jadi bila ini sepadan aku nak lintah-lintah lah. Kan? Tapi bila mana dia lintah dekat ni maka kita ada hak untuk menghalang lah, tahan. Kan? Tahan dia. Bagi dia tahu dia tengah sembahyang. Dan tengok juga tempat kita solat mana tak. Elakkan kita solat daripada dekat-dekat dengan pintu. Terutamanya bila lepas orang dah wirid, dah doa semua kan. Cari tengah-tengah sikit tempat-tempat yang selamat. Ataupun tempat dekat dengan dinding kan. Supaya nak elakkan daripada orang melintas. Ya. Kenapa ya? Kerana sabda Nabi SAW, "Lau ya'lamul marru baina yadayi al-musalli maza alaihi, lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Maksudnya, kalaulah seseorang yang melintas di hadapan orang yang solat mengetahui hukuman ke atasnya, nescaya baik baginya berdiri 40 daripada melintasinya. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Abu Nasir menyatakan bahawa aku tidak tahu adakah baginda Nabi SAW bersabda dengan 4 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Sedangkan dalam riwayat Al-Bazzar telah menyebut dengan 40 musim gugur ataupun dengan masuk 40 tahun. Lagi bagus berdiri 40 tahun daripada kau lintas depan masjid. Dan depan orang semua yang solat. Jadi saya beritahu lah, untuk bordernya ialah macam di tangan lah. Yang kalau dia minta betul-betul depan memang kena halang lah. Jadi dalam masjid kita dah ada dah dia garisan tu kan. Makanya ataupun dia letak sebarang benda di hadapan dia. Maka kita faham lah yang tu. Bahawa ini adalah sepadan dia. Tidaklah bermakna melintas depan orang tentang solat, bermakna melintas jauh pun tak boleh tak. Dia ada sepadan dia. Kan? Jangan melintas betul-betul di hadapan dia. Hadis ini menunjukkan haram melintasi di hadapan orang yang sedang solat jika dia telah menggunakan tabir atau sutrah. Kalau dia letak dah kunci dia tasbih itu, kita lalu juga sebelum tu yang kita haram tadi. Kan? Sekiranya dia tahulah, kadang-kadang dia tak terperasan. Tetapi sebaliknya, jika tidak menggunakannya, maka tidak termasuk dalam larangan ini. Ya, kalau dia tak letakkan border tadi. Tapi saya dah beritahu tadi, border kita dalam masjid, soft-soft kita ni kita dah beritahu dah. Ya, ini batasan dia. Batasan larangan untuk dilalui adalah seluas sejadah atau tanda yang biasa digunakan untuk tempat solat. Namun begitu, perkara ini diharuskan jika dalam situasi darurat. Kalau tiba-tiba dia nak terkucil, nak berdak, nak terkeluar, tiba-tiba orang tu dah ada lintah je lah. Iaitu jika tiada jalan lain yang boleh dilalui atau sekiranya seseorang itu solat di kawasan yang biasa menjadi lalu lintas seperti jalur tawaf. Kalau di dalam Masjidil Haram, tempat tawaf tu kita dah tahu dah. Lepas solat je, jalur tawaf tu memang kena kosongkan. Kan? Sebab apa? Memang orang tawaf je situ dah. Makanya kita undurlah ke belakang lagi. Sebab kita dah tahu memang situ. Lepas mayang je, kan, imam bagi salam je, memang semua akan bangun tawaf. Ya, maka kita dah tahu macam tu, maka undurlah, carilah tempat lain. Yang ke-10-nya, melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid. Sebab tu saya kata tadi, itu membezakan tempatnya diiktiraf sebagai masjid ataupun bukan. Tadi kelebihannya dia ada solat tahiyatul masjid. Ya, dan juga boleh iktikaf dalam tu. Tu keistimewaan masjid ni. Hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa." Maksudnya, jika salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, maka solatlah sebanyak 2 rakaat sebelum dia duduk. Muttafaqun alaih. Walaupun dia ada majlis ilmu dalam tu, maka carilah ruang kat luar, lu semayang dulu sunat 2 rakaat, dia baru masuk dalam majlis ilmu tersebut. Ya.
Yang sebelahnya keluar masjid dengan kaki kiri dan membaca doa. Dan hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlika. Dan apabila seorang keluar dari masjid, hendaklah dia mengucapkan, ya Allahumma inni as'aluka min fadlika, ya Allah, aku meminta kurniaan. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-713. Yang ke-12, menjawab azan ketika berkumandang. Hukum menjawab azan adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dituntut ketika azan dilaungkan. Kita sebagai umat Islam dianjurkan agar meninggalkan segala aktiviti yang sedang dilakukan serta dalam masa yang sama perlulah menjawab azan sebagai satu bentuk penghormatan. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muazzinu." Maksudnya, apabila kamu mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazzin. Hadis riwayat Bukhari. Ya, sebab azan ini ialah Allah Taala panggil kita, hayya 'alas solah. Bilal tu dia wakil dia, ya, dia panggil. Kita yang mendengar azan ini, maka kita tahu, ya, berusaha juga nak datang ke masjid. Jadikan masjid ni sebagai my second home, rumah kedua kita, terutama dalam bulan Ramadan kan. Duduk dalam masjid banyak-banyak, lama-lama duduk saja pun tak apa. Niat etikaf duduk saja tak pun dapat pahala. Ini kalau baca Quran, berzikir pula, buat solat sunat lagi bertambah pahala dia tak. Itu yang istimewanya masjid. Lepas tu saya kata tadi tak, masjid ni istimewa, dia ada tahiyatul masjid, dia ada etikaf di dalam masjid. Etikaf duduk saja je, bukan buat apa pun kan. Sambil duduk tu pegang handphone, tengok Facebook, tengok apa duduk kan. Sementara nak tunggu waktu solat kan, pun dapat pahala kan. Yang ke-13nya, elakkan daripada bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah atau bersifat keduniaan di dalam masjid. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yatahallaquna fi masajidihim wa laysa himmatuhum illa ad-dunya, laysa lillahi fihim hajatun fala tujalisuhum." Maksudnya, akan tiba satu masa di mana manusia akan berkumpul di masjid, ya, dan keinginan mereka hanya dunia semata-mata. Allah SWT tidak memerlukan kepada mereka apa yang mereka lakukan, dan janganlah kamu duduk bersama mereka. Ya, ada grup yang mana dari masjid duduk sembang hal dunia je lah, tak ada kena-mena dengan akhirat pun tak, urusan dunia saja. Makanya elakkanlah, jangan campur. Sebab masjid ni dia tempat ibadah, rumah ibadah tak. Maksudnya buat benda ibadah. Kecuali jumpa rakan lama dalam masjid tak, sembang-sembang sekejap tu, kemudian ya iyalah, lepas sembahyang kan nak mengetih, pergilah mengetih sama-sama tak. Cuma dalam masjid itu adab dia. Yang ke-14, jangan berjual beli ketika berada dalam ruangan solat. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijarataka." Maksudnya, sekiranya kamu melihat seseorang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakan kepadanya, Allah SWT tidak akan menguntungkan perniagaan kamu. Doakan dia bankrupt kan. Padahal benda ni tak bagus tak. Tapi dalam masjid, umar Allah punya hal, sebab dia berniaga dalam masjid ni, ya, makanya doakan dia bankrupt. Hari ni lagi teruk tuan-tuan, depan Kaabah dia buat macam tu kan. Duk jual barang depan Kaabah, gunalah lotion yang saya guna ni kan. Dalam Kaabah, rumah Allah di hadapan Kaabah kan. Ya, nak buat live demi konten. Hari ni hati-hati tuan-tuan. Manusia hari ni tak, ya, dia sanggup buat apa saja walaupun dia berlakon benda-benda kontroversi dan sebagainya sebab konten. Nak buat konten TikTok dia, kan, nak bagi ramai orang like Facebook dia. Ini manusia hari ni ada orang yang gila macam ni kan. Tu sampai nak
pergi cium Hajarul Aswad pun buat konten, ya, demi nak orang ramai tengok. Lagi kecam, lagi bagus, tak ada masalah. Yang penting ramai orang komen dalam TikTok aku. Bukan dia kisah orang kecam tak kecam pun, kan? Yang penting ada orang komen. Orang kata kutuk ke apa, tak lah. Yang penting komen, yang penting orang tanya, banyak orang suka tengok aku punya TikTok. Ini hari ni tuan-tuan, demi konten sanggup buat mayang tahajud pun cerita ke orang habis. Tak tunjuk gambar pula. Semua benda nak tunjuk orang. Masya Allah. Kan? Asal macam ni tuan-tuan. Tak? Kita bukan nak tunjuk ke orang. Dalam buat solat fardu ni kita digalakkan wawarkan lah. Nak cerita lah. Mayang zuhur, mayang asar, mayang benda-benda fardu. Sebab aku kena buat, engkau pun kena buat. Tapi dalam buat ibadah-ibadah sunat ni, biarlah kita rahsiakan antara kita dengan Allah SWT. Ataupun untuk simpanan peribadi je, ambil gambar depan Kaabah, mana tak ada masalah pun. Ataupun untuk mengelakkan fitnah. Orang tanya, mana kau hilang seminggu, tak nampak 10 hari ni, kau pergi mana ni? Orang kata kau tak Cameron Highland tu, datang luar. Mana ada kan? Tak ada, dia ngelak, dia tak nak cakap kan? Alah, ni cikgu umrah, nampak ni, ada dengan ni, travel list sekian dah. Itu, ya, bimbang. Sebab tuan-tuan, kita ni orang awam. Kita ni orang awam. Bila sebut orang awam ni, ujub, riak, sum'ah, takabur memang tak lari lah. Memang tak lari. Kita bimbang bila kita upload dalam tu, orang dia akan jadi, orang kata apa, ujub pada diri kita. Ujub, riak timbul pula, kan? Jadi bila timbul benda ni tuan-tuan, habis duit dekat 9,000, 10,000. Ambil pakej VIP punya. Kalau bulan Ramadan lagi mahal, 10 malam terakhir lagi mahal pakejnya. Buang je tu. Sebab tu hari ni orang banyak duit, dia boleh pergi umrah banyak kali pun, tetapi nilai tak ada. Nabi buat umrah sekali, buat haji sekali. Ya, bukan banyak kali pun. Para sahabat pun samalah. Ya, tak pergi banyak kali, tetapi berkualiti. Hari ni sebab duitnya pasal dia boleh pulang balik ke Mekah, Madinah tu macam rumah dia je, sebab duit banyak. Tapi tak ada nilai. Sampai kadang-kadang orang yang pergi umrah banyak kali tak. Ni bagi yang mana mereka dapat dunia je kan. Pada dia, tak apa, you pergilah. You semayang kat situ. Kalau nak beli jubah kan cari dari belakang ni. Ni minyak atar murah kat situ. You sibukkan jubah minyak atar. Pergi cari kat Aidil lah. Jalan tar banyak hari ni. Kan? Nak sibuk benda tu. Dia tak pergi semayang pun. Sebab saya dah biasa, saja je tengok. Dia tak pernah rasa benda tu. Tu yang rugi ya tuan-tuan. Duit ada, tetapi ilmu tak ada. Demi konten, sanggup berebut daripada Hajarul Aswad tu. Konten punya hal. Jadi Allah kan, malang lah. Kan dia sangka, ini ibadah, pahala banyak. Tak ada. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rugi yang berhabis beribu riban. Nak pergi ke sana rupanya bimbang tak, sebab benda-benda macam ni lah yang merosakkan amal ibadah. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menyatakan pendapat yang paling sahih di sisi majoriti ulama hukum, berjual beli di dalam masjid adalah makruh, meskipun yang berjual beli itu orang yang sedang beriktikaf, yang tidak boleh keluar daripada masjid, melainkan dalam keadaan yang mendesak. Ya, secara umumnya keseluruhan masjid itu adalah dilarang untuk dilakukan jual beli di dalam kawasannya, melainkan perkara yang terdesak. Namun begitu, dalam meraihkan pendapat-pendapat ulama berkaitan dengan masjid pada hari ini yang seni binanya berbeza serta mempunyai ruangan-ruangan tertentu yang digunakan untuk tujuan lain, perlu dilihat pendapat ulama yang membincangkan perkara ini. Jadi secara umumnya yang kita kata ruangan solat tu, masjid tu, ni lah dalam kawasan kita ni. Adapun di kaki lima masjid, di belakang masjid, nak jual minyak atar ke, nak jual kopiah ke, itu masing-masing. Tak ada hal. Tapi dalam ruangan solat. Jadi kita ambil umum macam tu. Sebab dulu-dulu pun zaman Rasulullah pun bila masuk je kawasan Raudah itu, itulah masjid. Ada kawasan lain lagi dah. Tapi hari ni masjid kita besar tak. Jadi ada kaki lima, ada ruangan belakang lagi. Tu kan. Itu makanya kita raikan pandangan ini bolehlah. Kena letak bus ke apa kat luar-luar tu. Cuma dalam ni je. Pengajaran hadis ini menyatakan bahawa Allah SWT mengurniakan ganjaran yang besar kepada mereka yang sentiasa istiqamah menggunakan solat berjemaah di masjid
Ya, berdasarkan matan hadis yang kita baca tadi tu, banyak kelebihan yang Allah SWT janjikan kepada mereka yang hatinya sentiasa terikat pada masjid. Antaranya ialah pertamanya, ya, tanda orang beriman, orang yang ulang alik ke masjid ni. Kerana sesungguhnya orang-orang yang memeriahkan masjid-masjid Allah SWT hanyalah orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat. Yang keduanya, dihapuskan dosa kerana sesiapa yang pergi ke masjid untuk solat berjemaah pada waktu itu langkah, ya, pada satu waktu langkah dihapuskan dosa. Pada langkah yang lain dicatatkan pahala baik semasa pergi atau balik. Sebab tu saya kata tadi, jadikan masjid kita ni sebagai my second home, rumah kedua kita ni. Tidak ada istilah solat fardu di rumah. Solat sunat di rumah boleh. Tak, Rasulullah begitu. Solat fardu, ya, Rasulullah balik ke rumah, solat sunat di rumah boleh. Ya, tapi kalau kita bimbang balik rumah karam, tak adalah lebuh lah, buat dalam masjid. Dan kita kena jaga solat sunat ni, ya, solat sunat qabliyah badiah ni lah. Solat sunat awabin ni jaga. Ya, setengah orang dia tak jaga solat sunat awabin ni, qabliyah badiah. Tapi sibuk tarawih. Kan? Antara awabin tadi, ba'diyah isyak dengan tarawih, ba'diyah isyak lebih utama banding tarawih tadi. Nilai dia, tingkatan dia tu. Ya, jadi buatlah. Ya, setengah orang dia dah. Lepas main isyak kan, dia duduk saja. Orang ni semua buat dia tak buat. Kenapa tak buat dia? Aku tunggu tarawih sekarang. Ba'diyah tak buat. Kan, rugilah. Keutamaan nilai solat sunat pun dia ada nilai-nilai dia tak. Solat sunat qabliyah ba'diyah tu memang kita buat. Kan? Apa lagi tuan? Solat sunat witir tak? Kita memang jarang kita buat tak? Padahal kalau kita tengok kalau dalam mazhab lain lah, ya, witir tu memang dia wajib. Ya, seolah-olah rukun yang Allah solat fardu yang ke-6. Solat witir tu. Sebab Rasulullah tak pernah tinggal solat witir. Solat tahajud, Rasulullah ada tinggal juga. Witir tak tinggal. Kan? Sebab tu Rasulullah anjurkan tak buat. Bila Rasulullah tanya pada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bila kau buat witir kau, aku buat witir aku lepas isyak. Okey, bagus. Engkau Umar, kau buat witir bila? Aku buat witir sebelum subuh. Kan? Okey, bagus, kau jaga macam ni tak? Kau pula tak? Ya? Minimumnya 1, ya, 3, apa maksimum kuat. Yang penting ganjil. Kan? Dalam mazhab Syafi'i kata boleh memendai kalau dia buat 1 pun. Tapi yang sempurna kalau dia dapat buat 3 lah. Ya, tapi 1 pun dikira boleh. Ya. Sebab kita, seperti saya cakap tadi, kita ni orang awam. Kita nak jinakkan diri kita tak, maka kita buatlah. Kita lazimkan diri kita buat. Sebab tu nya, kalau kita tengok dia dalam mazhab lain lah, ya, dia kadang-kadang kita lepas main subuh ni, ada tu solat subuh lah, solat subuh kan, kadang-kadang dia lepas subuh pun dia bangun bayang ni. Kita ingat bayang apa, mana ada solat dia subuh tak? Dia kodok solat sunat qabliyah subuh. Tu pun jaga juga solat sunat subuh. Tu pun mahal tu. Kan? Kita tengok, jangan kita abaikan solat-solat yang mahal-mahal ni tak. Yang ketiganya, orang yang melazimi pergi ke masjid akan disambut oleh Allah SWT, kerana tiada seorang mukmin pun yang sentiasa menghadirkan dirinya ke masjid-masjid untuk solat dan zikir, melainkan Allah SWT gembira menyambutnya sebagaimana ahli keluarga yang bergembira menyambut saudaranya yang sudah lama menghilang. Pada kita yang dapat pergi haji, dapat pergi umrah tu semua Allah panggil lah duyufur rahman, kan, ataupun tetamu Allah tak. Kita tak sedar bahawasanya yang duk panggil kita setiap 5 waktu ni pun kita duyufur rahman juga. Allah yang panggil ni, hayya 'alas solah. Kita tak sedar pun. Kita duk bayang, duyufur rahman tu hanya dapat pergi umrah, dapat pergi haji. Ni 5 waktu kat masjid ni Allah jemput ni pun tetamu Allah ni, rumah Allah ni. Kan? Kadang kita tak ambil berat pun. Kan? Waktu kita ke umrah, haji, alhamdulillah. Kan? Rajin ke Masjidil Haram dah. Balik je Malaysia dah, haram pergi ke masjid. Bukan haram ke masjid, haram tak nampak muka kat masjid kan. Itu sebab salah kita. Pada kita, hanya tempat ini saja untuk fokus ibadah. Balik Malaysia tambah. Kadang-kadang mula-mula je semangat dah. Lepas tu hilang, balik pengasan. Dan keempatnya, dijamin rezeki dan syurga kerana siapa yang keluar dari rumahnya untuk ke masjid, maka dia dijamin oleh Allah SWT. Yang kelima, Allah SWT menyebut nama di hadapan para malaikat kerana tidak berkumpul satu kaum di mana-mana rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah SWT dan mengkajinya sesama mereka.
melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat, dan malaikat meneduhi mereka, dan Allah SWT menyebut-nyebut mereka di hadapan pada mereka. Nama kita disebut, Allah Ta'ala sebut nama kita di hadapan para malaikat. Kan? Yang keenam, mendapat naungan di akhirat, kerana antara 7 golongan yang akan dinaungin Allah SWT dengan naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya adalah salah seorang daripada mereka yang hatinya terpaut pada masjid-masjid sehingga dia kembali ke situ semula. Ada 7 golongan yang akan duduk bawah arasy Allah. Hari yang mana orang duduk semua kena berdiri tuan-tuan, duduk berdiri di padang mahsyar tu dalam keadaan panas. Tapi satu golongan ni dia ada 7. Salah satunya ialah asyababul ladzi qalbuhu mu'allaqun bi masjid. Pemuda yang mana hatinya mu'allaqun, tersangkut di masjid. Maksudnya hati ni di masjid je. Kan? Dia keluar rumah pun, dia balik keluar dari rumah pun, masjid juga hati dia. Duk aku lepas main subuh kan, zuhur kan aku datang. Datang zuhur, asar pun datang. Sentiasa bercita-cita nak mari solat berjamaah di masjid. Kan? Inilah nanti dapatlah kita satu habuan tak. Mungkin nak dapat nyalin susah, tapi inilah cara mudah untuk kita dapat duduk bawah arasy Allah SWT. Ulang-alik ke masjid. Yang ketujuhnya, mendapat cahaya pada hari kiamat, kerana orang yang selalu berjalan kaki dalam kegelapan malam demi menuju ke masjid, maka baginya cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Yang ke-8, mudah melepasi titian sirat, kerana Allah SWT telah menjamin sesiapa yang menjadikan masjid seperti rumahnya dengan keluasan, kerehatan dan kemudahan melepasi sirat menuju kerana Allah SWT. Kita pun tahu nak litati sirat tu jambatannya tu begitu halus sekali tak. Ibarat dikatakan rambut kita ni di belah 7 baru. Tapi ya ikut logik lah. Tapi ada orang yang melintas titian sirat sepantas kilat. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang merangkak, kan? Ada yang menerap jalan tak. Bagai-bagai keadaan. Ya. Sebab apa? Di bawah titian sirat itu ialah neraka. Jatuh je masuk dalam neraka. Lepas tu saya sebut, syurga dengan neraka ni sebelah-sebelah je. Ahli syurga nampak ahli neraka pun nampak ahli syurga. Tak? Nampak? Ya. Bukan jauh pun. Dan ahli syurga dapat mendengar jeritan ahli neraka dapat tengok nikmat ahli syurga tak? Supaya apa? Supaya menambah, kalau dia ahli neraka, supaya menambah azab bagi dia, penyesalan bagi dia. Kalau dia ahli syurga, sebagai iktibar, oh alhamdulillah, nasib baiklah ya, aku punya markah ngam-ngam ya, ngam-ngam soy kata, lepas sikit dapat syurga. Tak apa, paling bawah pun paling bawah, yang penting lepas daripada tu ahli neraka di bawah tu tak ada kan. Kan? Yang penting lepas aja, kita nak lepaskan diri dulu je. Lepas tu syurga, alhamdulillah. Yang ke-9, orang yang melazimi pergi ke masjid pada waktu pagi atau petang, Allah SWT akan menghitungnya sebagai tetamu di syurga setiap kali dia pergi pada kedua waktu tersebut. Namun begitu, sekiranya seorang itu sentiasa melazimi solat berjemaah di masjid atau surau, lalu dia terpaksa meninggalkannya disebabkan terdapat keuzuran tertentu, dan dia mendirikan solat berjemaah di rumah, maka dia akan mendapat pahala sama seperti yang dilakukannya semasa ketiadaan keuzuran tersebut. Pendapat ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Maksudnya, apabila seorang hamba itu sakit atau bermusafir, akan ditulis buat dirinya ganjaran sama seperti yang diamalkannya semasa bermukim ataupun sihat. Hadis Bukhari, hadis yang ke-2996. Ada jemaah kita ni, dia solat di masjid, ditakdirkan faktor usia, faktor kesihatan. Dia ni memang orang masjid, orang tahu dah. Ditakdirkan di akhir-akhir hujung hayat dia, 2-3 tahun sebelum dia pergi bertemu Allah, dia tak boleh mari masjid dah. Duduk di rumah. Kan? Kalau jumpa ustaz, saya nak pergi ustaz tapi sakit saya ni, tak boleh. Nak buat motor pun tak boleh. Tak apa, tak boleh. Anak pun tak ada ustaz. Dah semain kat rumah macam ni dah. Haji jangan bimbang. Haji main di rumah pun pahala sama macam datang masjid, tak kurang 1 sen pun.
Dia datang masjid, dia buat tahtu masjid, dia baca Quran, dia berzikir, sama pahala yang dia dapat. Sebab dia bukan tak nak datang masjid, dia nak datang tapi atas keuzuran itu tidak membenarkan dia datang ke masjid. Atas sebab itu ganjarannya sama saja. Jangan bimbang ji. Sampai haji meninggal pun pahala jemaah tetap dapat. Kan? Dengar alhamdulillah. Ini yang usah hati. Kan? Sama saya cakap hari tu. Yang PKP tu lah. Semayang di rumah kan. Pakai tak puas hati. Boleh datang masjid 2 orang lah, 12 orang lah, tak puas hati tak. Kalau dia orang yang melazimi masjid, semayang di rumah tetap dapat pahala sama je lah. Cuma hati tu rasa tak puas tak. Tak dapat pergi masjid. Kan? Apa? Pahala sama je dapat. Jadi apa yang risaunya? Ya, kesimpulannya Allah SWT sangat memuliakan hamba-hambanya yang rajin pergi ke masjid untuk beribadah, sama ada pada waktu pagi atau petang, dengan nikmat-nikmat yang besar dan teristimewa berbanding dengan hamba-hambanya yang lain. Orang yang beramal soleh lagi bertakwa akan mendapat ganjaran pahala dan nikmat yang berganda-ganda di akhirat kelak. Yang kedua, seseorang yang sentiasa melazimi solat berjemaah di masjid kemudian terhalang daripada melakukannya disebabkan keuzuran seperti takut ke atas dirinya sendiri akan terdedah kepada penyakit berjangkit macam itulah, atau dia mempunyai simptom penyakit, maka dia tetap akan mendapat ganjaran yang sama sekiranya melakukan solat berjemaah di rumah. Ketiga, dalam menyelesaikan isu berjual beli di dalam masjid, semua pihak termasuk pengurusan masjid, penjual dan pembeli perlu memahami tentang had kawasan masjid yang dilarang untuk menjual beli. Secara umumnya, keseluruhan masjid adalah dilarang untuk dilakukan urusan jual beli. Namun begitu, ruang-ruang yang didirikan asing daripada Dewan Solat Utama seperti kawasan tempat letak kereta, ruangan-ruangan yang dibina khas untuk tujuan lain adalah dibenarkan. Ya, wallahu taala alam tuan-tuan. Alhamdulillah kita selesai mengupas pada tajuk yang ke-38. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pula pada tajuk yang ke-39 iaitu adab berdoa.